Baginda Nabi SAW menyebutkan larangan untuk bercakap dengan perkataan-perkataan yang tertentu ketika khatib sedang berkhutbah, sehingga kan kata Nabi SAW, walaupun seseorang mengingatkan sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, untuk kawan tadi berhenti daripada bercakap, maka itu pun sudah dikira sebagai melanggar adab khutbah. Yang bercakap bukan dia, yang bercakap kawan sebelah, tapi dia ingatkan kawan dia untuk diam. Yang mengingatkan kawan tadi untuk diam, perkataan diam satu perkataan je, itu pun sudah dikira sebagai melanggar adab dan juga menjadi sebab untuk tidak mendapat pahala khutbah. Walaupun dalam keadaan ini dia termasuk daripada melakukan amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak orang lain berbuat baik. Dia ajak orang lain berbuat baik supaya orang lain tidak bercakap ketika khutbah. Tapi dalam hadis ini baginda Nabi tunjukkan kepada kita betapa tidak bolehnya bercakap ketika khutbah, sehingga kalau nak pesan kepada orang lain suruh diam pun adalah dilarang. So dalam hal ini, yang berdosa yang pesan untuk diam ke yang bercakap? Dalam hal ini Nabi tidak sebutkan tentang perihal orang yang bercakap. Yang bercakap tak disebutkan, tapi yang diberikan amaran kepada orang yang pesan suruh diam. Faham? Yang pesan suruh diam, itu yang Nabi kita larang. So, adakah maksud daripada hadis ni, yang dilarang adalah kepada orang yang pesan untuk diam, tapi yang bercakap tak kisah? Bukan. Bukan itu cara nak faham hadis. Maksudnya di sini, kalaulah yang mengingatkan untuk diam sekalipun dilarang, apalagi kalau yang bercakap tadi. Itu maksud dia. Jadi yang bercakap tadi lebih besar dosa daripada yang mengingatkan untuk bercakap, untuk diam tadi. Jadi maksudnya di sini Nabi kita bukan sebutkan yang sebahagian tapi tinggalkan yang sebahagian lain, tidak. Maksudnya di sini diajarkan kepada kita supaya berhati-hati di dalam berhadap dengan situasi sedemikian, sehingga kita tidak mensia-siakan pahala solatul Jum'ah. Jadi dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa betapa pentingnya untuk menjaga adab-adab khutbah, kerana khutbah ini ibarat seperti mendengarkan nasihat-nasihat yang penting. Kemudian dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita, kalaulah seseorang nak tegur orang lain yang suruh diam, maka dia tidak boleh tegur dengan perkataan, tapi boleh tegur dengan isyarat. Boleh tegur dengan isyarat. Maksudnya isyarat macam ni lah. Suruh diam. Kalau tak faham juga, bagi penampau sekali. Isyarat lah tu. Isyarat boleh. Tegur orang lain suruh diam dengan isyarat boleh, tapi tegur dengan perkataan itu dilarang dan termasuk daripada melanggar adab dalam khutbah. Dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita yang namanya amar ma'ruf bukan pada semua tempat dapat pahala. Bukan semua tempat amar ma'ruf dapat pahala. Jadi Nabi kita mengajarkan kepada kita dalam hadis ini, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pun ada caranya, ada disiplinnya. Ya kan, dia berbuat kebaikan, dia nak melarang kemungkaran, tapi amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini tidak dapat pahala. Sama juga waktu satu hari Nabi sedang menjadi imam kepada para sahabat, maka ada satu orang Arab Badui, dia pun solat bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian waktu solat ini Rasulullah tengah imam. Waktu solat ada satu orang bersin.
Si Arab Badui yang ada sebelah daripada orang yang bersin tadi, dia pun tegur. Orang tengah sembahyang ni, dia pun tengah sembahyang juga. Dia tegur, katanya, engkau dah bersin, ucaplah Alhamdulillah, jangan duduk diam. Ini tengah sembahyang ni. Tengah sembahyang, tengah takbir, tengah sembahyang. Ditegur kawan dia sebelah, supaya apa? Ingatkan kawan dia, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Tengah sembahyang ni boleh bercakap macam tu. Oleh kerana tak ada ilmu lah waktu tu. Kawan di sebelah tadi tu yang ditegur macam tu, tepuk macam ni. Ya, ni berikan isyarat suruh diam. Berikan isyarat suruh diam, jangan bercakap waktu solat. Si Badui ini pula bila ada orang tegur, makin tinggi dia punya suara. Hai, aku kan tegur engkau suruh ucap Alhamdulillah. Makanya habis salat, baginda Nabi pusing belakang, Nabi tanya, siapa tadi yang bercakap waktu solat? Arab Badui ini cepat-cepat angkat tangan sebab dia ingat dia betul. Dia cepat-cepat angkat tangan. Dia ingat Nabi nak bagi hadiah kot. Katanya, ya Rasulullah, aku yang tegur. Ini budak ni, ini Fulan bin Fulan ni, dah bersin lepas tu tak nak ucap Alhamdulillah. Aku tegur dia suruh ucap Alhamdulillah, dia marah pula pada aku, ya Rasulullah. Nabi panggil, mai sini Sa'ad. Kata Nabi, ini salat, tak boleh bercakap, tak boleh diucap, kecuali ayatul Quran dan zikir kepada Allah. Jadi perbuatan kamu tadi adalah perbuatan yang membatalkan salat. Jadi maksudnya, nak menegakkan perkara yang baik bukan di semua tempat boleh. Itu maksudnya. Jadi dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahawa menegakkan perkara yang baik itu biar kena tempat. Bukan semua tempat yang boleh untuk kita menegakkan amar ma'ruf. Nah. Kemudian bercakap ketika khutbah itu dilarang pada khutbatul Jumaah sahaja secara khusus. Yang ada hukum makruh, paling ringan hukumnya makruh. Sebahagian daripada ulama menghukum hukumnya haram. Ya, bercakap ketika khutbah paling ringan hukumnya makruh, tetapi sebahagian para ulama menghukumkan haram. Ini khas untuk khutbah Jumaat. Adapun khutbah-khutbah yang lain tidak termasuk. Maksudnya khutbah-khutbah yang lain kalau bercakap tidak sama hukum seperti mana bercakap ketika khutbah Jumaat. Khutbah lain contohnya khutbah solat hari raya Aidilfitri, solat hari raya Aidil Adha, khutbah ketika solat gerhana, khutbah apa lagi? Khutbah nikah contohnya. Jadi khutbah-khutbah yang lain itu tidak sama seperti mana khutbatul Jumaah. Yang punyai larangan yang jelas, yang hukumnya makruh paling kurang ataupun sebahagian menghukumkan haram adalah pada khutbah al-Jum'ah. Nah. Kemudian beberapa hal berkaitan tentang khutbatul Jum'ah. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita, kalau sebut perkataan diam ketika khutbah Jumaat pun dikira sebagai akan sia-siakan pahala khutbah kita, apalagi kalau kita buat perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi bukanlah bermaksud yang tak boleh untuk berucap sahaja, tapi buat benda-benda lain boleh. Bukan itu maksudnya. Yakni Nabi kita mengingatkan kepada kita, kalau kita sebut diam dengan niat untuk berbuat ma'ruf pun dilarang, apalagi kita habiskan masa khutbah kita dengan perkara-perkara yang tak ada faedah. Yang ma'ruf pun dilarang, perkara baik pun dilarang. Seperti apa? Kalau ada orang nak berzikir, apakah dia boleh berzikir ketika khutbah? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Sama juga kalau satu orang pegang tasbih ketika majlis ilmu. Itu bukan tempat dia. Itu bukan tempat untuk berzikir. Kita tengah kuliah macam ni, tengah duduk majlis ilmu, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa ini majlis ilmu bukan majlis zikir? Ya, majlis zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kan disebutkan dalam Quran. Tanyalah kepada ahli zikir.
yakni ahli zikir di situ adalah para ulama. Ulama dikaitkan dengan ahli zikir, maksudnya majlis para ulama, majlis zikir. Jadi biar kena pada tempat. Sama juga ketika khutbah, tak boleh berzikir, tak boleh baca Quran. Maka hak ketika khutbah adalah mendengar khutbah yang disampaikan. Termasuk juga perkara-perkara yang makruh ketika berkhutbah, kita lakukan perkara-perkara yang sia-sia. Dengan sengaja, contohnya sengaja tidur, makruh hukumnya. Tapi kalau dah tertidur, nak macam mana? Semua kita ada pengalaman tidur ketika khutbah kan? Kalau dah tertidur tak apa, tapi jangan sengaja. Sengaja tidur ni maksudnya macam mana? Dia sengaja datang cari tiang, kemudian letak bantal lagi, bawa selimut lagi, tu dah melampau lah. Sengaja tidur, makruh hukumnya. Termasuk daripada perkara-perkara yang akan menyebabkan hilang pahala mendengar khutbah atau pahala hadir salatul Jumaah adalah kita sibukkan diri kita ketika khutbah dengan perkara-perkara sia-sia yang lain, seperti main handphone, seperti buka Facebook, seperti buka WhatsApp. Yang dilarangkan bersuara je, takkan buka Facebook tak boleh. Maksudnya di sini kalaulah bersuara dengan perkataan diam yang merupakan satu perkara ma'ruf pun dilarang, apalagi kalau kita habiskan masa khutbah dengan perkara-perkara yang sia-sia. Itu pun termasuk daripada perkara yang akan menghilangkan pahala hadirnya kita ke salatul Jumaah.